Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. Hari ini kita akan masuk pada subtopik yang kedua dalam sukatan serakan data tak terkumpul bab 8. Okey, so untuk video kali ini kita akan tengok ataupun kita akan belajar macam mana nak mencari julat antara kuartil dan varians serta sesiam piawai. Tapi untuk video yang pertama ini, cikgu akan fokus kepada julat dan julat antara kuartil sahaja. So, varians dan sesiam piawai cikgu akan bincangkan dalam video yang seterusnya. Okey, cuba tengok standard pembelajaran di sini. Apa yang kamu perlu tahu untuk subtopik ini adalah kamu dapat menentukan julat antara kuartil, varians dan sesiam piawai sebagai sukatan untuk menguraikan serakan bagi data tak terkumpul. Okey, so di sini cikgu highlightkan apa yang dimasukkan dengan julat. Okey, pernah dengar perkataan julat kan? Okey, julat bagi satu set data tak terkumpul ialah beza antara nilai cerapan terbesar dengan nilai cerapan yang terkecil. Jadi kita dapatkan daripada senarai kita punya data, nilai yang paling besar tolakkan nilai yang paling kecil. So ini adalah formula untuk mencari julat. Okey? Boleh? Okey, contoh di sini diberi set data 34, 23, 14 dan seterusnya. Tentukan julat bagi set data ini. Okey, jadi kalau kamu tengok di sini set data ini, kita kena pasti saja apa data ataupun nilai yang paling besar. Nilai paling besar 40, nilai paling kecil 14 dan kita cari saja beza dia ataupun tolakkan saja data yang paling kecil dengan data yang data yang besar tolakkan data yang kecil. Okey, cerapan terbesar tolak cerapan terkecil, dapatlah nilai julatnya. Okey, boleh. Okey, untuk contoh yang keempat ni untuk kita tentukan julat daripada jadual kekerapan. Okey, jadual kekerapan tolong hati-hati bahagian ini. Mungkin ramai yang akan confuse nak ambil yang mana. Okey, bilangan murid dengan skor. Yang mana ke sebenarnya kita nak dapatkan nilai untuk kita dapatkan julat tu? Okey, untuk tentukan julat, kita kena ambil pada bahagian skor kita. Bilangan murid ini sebenarnya adalah kekerapan. Kekerapan. Okey, maksudnya berapa banyak, berapa kali data kita muncul dalam senarai data. Okey, ini kekerapan. Contoh, kalau skor 2 ini dalam set data ini dia muncul 3 kali. Skor 3 dia muncul 5 kali. Maksudnya 5 pelajar, 5 murid yang mendapat skor 3. Okey, 3 orang murid mendapat skor 2. 6 orang murid mendapat skor 4. 8 orang murid mendapat skor 5. Boleh? Jadi sekarang data kita ataupun kita punya cerapan kita yang terbesar adalah berada di sini. Itu cerapan kita adalah paling besar 8. Maksudnya cerapan paling kecil adalah 2. Boleh? So nilai untuk cerapan kita ambil pada nilai skor, bukan bilangan murid. Bilangan murid adalah kekerapan kita. Jadi kita ambil nilai yang paling besar iaitu 8, tolakkan nilai paling kecil iaitu 2. So dapatlah julatnya adalah 6. Boleh? Okey, seterusnya menentukan julat antara kuartil bagi suatu set data tak terkumpul. Okey, untuk menentukan julat antara kuartil bagi satu set data yang tak terkumpul. Okey, yang pertama sekali data yang kita akan dapat untuk tentukan julat antara kuartil ni, yang pertama sekali step pertama kamu perlu dapatkan data itu disusun dalam bentuk menaik. Okey, data itu mestilah disusun dalam mengikut tertib menaik. Jadi kuartil pertama iaitu kita gunakan label Q1 ialah nilai data yang berada pada kedudukan 1/4 yang pertama. Okey, maksudnya daripada data kita yang disusun tu suku. Suku tu 1/4 daripada keseluruhan data, kedudukan dia tu, itu adalah kuartil pertama. Kuartil ketiga pula ialah nilai data yang berada pada kedudukan 3/4 daripada keseluruhan susunan data tersebut.
Bila kita susun data, 3/4 daripada susunan tersebut, data kita adalah kuartil ketiga. Okey, jadi kedudukan itu sangat penting. Jadi di sini kalau kita perhatikan langkah-langkah untuk mencari kuartil pertama dan kuartil ketiga. Okey, yang pertama sekali kamu perlu susun dahulu data mengikut tertib menaik. Maksudnya data paling kecil sehingga data yang paling besar. Yang kedua, tentukan median. Apa itu median? Median sebenarnya sama juga kuartil kedua. Okey, median sebenarnya adalah kuartil kedua. Kuartil kedua maksudnya data kita adalah data berada 1/2 daripada keseluruhan data. Okey. Kalau data kita adalah 40 keseluruhan data, maksudnya median kita adalah kedudukan ke berapa? 20 kan, bahagi 2. Serapan yang ke-20. Maksudnya kita kena dapatkan kedudukan dia dalam data tersebut. Okey. Jadi, cari median, kemudian kita bahagikan set data kepada 2 bahagian, iaitu data sebelum median dan data selepas median. Kemudian, Q1 adalah data berada di kedudukan tengah-tengah bagi data sebelum median. Q3 pula adalah data yang berada di tengah-tengah bagi data selepas median. Okey, macam mana cara kita nak tentukan ni? Kita akan tengok contoh sekejap lagi. Okey, jika bilangan data ganjil, median Q1 dan Q3 dapat terus dikenal pasti daripada susunan data. Kalau data kita genap, nilai median Q1 dan Q3 dapat diperolehi dengan mencari nilai purata antara dua data pada kedudukan tengah-tengah data sebelum dan selepas. Okay, ini cikgu akan terangkan lepas lagi. Dan last kali barulah kita akan tentukan julat antara kuartil, iaitu menggunakan formula ini. Q3, kuartil ketiga tolakkan kuartil pertama. Okey, kita akan dapatkan nilai dia. Okey, tengok contoh. 3 contoh ini agak berbeza-beza. Kita tengok kepada bilangan data yang kita ada. Contoh yang pertama kat sini, kalau kita tengok berapa nilai kat sini kita ada. Berapa data? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, 11. Kalau kita ada data yang ganjil, 11 kan? Ini adalah 11. Kalau data kita data yang ganjil, kedudukannya lebih senang sebenarnya. Okey, ini data berapa? B. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini bilangan data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Nampak bilangan datanya berbeza. A dengan B di bilangan datanya adalah bilangan data ganjil. Bahagian C pula bilangan datanya adalah genap. Jadi apa beza dia? Kita perhatikan. Okey, bilangan data. Okey, data yang pertama ni kita susun dahulu. Step pertama kamu mesti susun ikut urutan menaik. Kebetulan kalau contoh ini dia dah disusun. Kalau belum disusun, itu step pertama kamu kena susun. Jadi susun ikut urutan menaik. Kemudian daripada 11 ini maksudnya kita akan bahagikan sama rata. Ini mesti 5, ini mesti 5. Jadi yang berada di tengah-tengah antara kedua-dua belah bahagian itu kita ambil dia adalah sebagai median. Okey, kedudukan yang tengah-tengah. Jadi median kamu kena pasti dahulu kedudukan dia. Okey, mana ini 1, 2, 1, 2, 2, 2. Kadang-kadang ada pelajar dia suka tengok macam tu. Oh, ini tengah-tengah. Ini adalah median. Okey, kemudian nak cari Q1. Q1 antara data yang berada di sebelah ataupun sebelum median ini, iaitu data ini. Okey. Data yang berada di tengah-tengah antara data yang berada di sebelah median, sebelah kiri median ini adalah Q1. Maksudnya antara 5 data ini kita bahagikan pula kepada 2 bahagian yang berada di tengah-tengah. Itu adalah Q1. Sama juga untuk Q3. Okey, kita ada 5 data selepas median. Kita akan bahagikan secara sama rata pula untuk dapatkan Q3. Jadi data yang berada di tengah-tengah antara 5 serapan ini adalah Q3 ataupun kuartil ketiga. Dan akhirnya kita ambil data tersebut dan cari julat antara kuartil. Boleh? Okey, tengok B.
Okey, apa yang beza dengan B? Okey, B tadi ada 9 cerapan. So kalau 9 cerapan maksudnya sebelum kuartil sebelum median kita ada 4 data, selepas median kita ada 4 data juga. Okey, jadi median kita tentukan nilai yang berada di tengah-tengah. Antara 9 data tu yang tengah-tengah itu adalah median. Jadi median kita dapat satu nilai, betul? Untuk dapatkan Q1, okay, nampak tak mana data yang berada di tengah-tengah kat sini? Tak ada kan? Sebab dia 4 data sebelum median ni. Jadi cara macam mana kita dapatkan Q1 adalah kita akan ambil cerapan yang kedua dan ketiga. Kita cari purata dia. Okey. Ambil cerapan kedua dan ketiga. Kita akan cari purata dia. Okey, kemudian kita akan cari pula data ataupun Q3, kuartil ketiga, cara yang sama. Okey, kalau ada 4 data, kita perlu dapatkan nilai di tengah-tengah dia. Kita ambillah data ini dan cari dia punya purata. Jadi kuartil ketiga, kalau kamu belum faham cara macam ni, kita boleh tulis dulu. Cari dulu kuartil ketiga sama dengan 20 tambah 21 bahagi dengan 2. So, kamu akan dapatkan nilai dia apa? Kuartil pertama sama dengan 14 tambah 14 bahagi 2 dan dapatlah nilainya 14. Barulah masukkan dalam formula tadi. Okey. Julat antara kuartil sama dengan Q3 tolak Q1. So, Q3 kita berapa? Tolakkan Q1 kita 14. Boleh? So, Q3 kita adalah 20.5 kan? So, 20.5. Okey? Boleh ya? Okey. Okay, tengok pula contoh yang ketiga. Okay, seterusnya kita sambung pada tengok soalan C. Soalan C apa beza dia? Kita tengok apa beza dia, okey. Soalan C kita ada 8 data tadi. Jadi kalau nak cari median pun kita tak boleh tentukan sebab nilai data kita adalah nilai genap. Bila nilai genap, kita akan bahagikan data kita kepada dua bahagian macam ni. Okey. So median berada di antara ni. Okey, sekarang tak perlu tentukan median sebab kita nak kuartil pertama dan kuartil ketiga saja. Jadi apa yang kita perlu tahu adalah kuartil pertama adalah cerapan data ataupun data yang berada di tengah-tengah antara data sebelum median dan kuartil ketiga data yang berada di tengah-tengah antara data selepas median. Jadi nak tentukan kuartil pertama, kita ambil data yang berada di tengah-tengah ni. Okay, kita ada 4 data sebelum median. Kita ambil data kedua dan data ketiga, cari julat dia. Kuartil ketiga pun sama. Kita ambil data yang keberapa ni? Data ke-6 tambahkan data ke-7 bahagi 2. Jadi, julat antara kuartil ini adalah kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Ini sebenarnya kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So, dapatlah nilai julat antara kuartilnya. Okey? Ya. So, itu adalah cara untuk tentukan julat antara kuartil. Okey, macam mana pula kalau diberi dalam bentuk jadual kekerapan? Okey, nak cari julat antara kuartil untuk jadual kekerapan. Okey, yang ini kamu perlu tahu satu lagi istilah iaitu kekerapan longgokan. Okey, istilah kekerapan longgokan. Apa yang dimaksudkan dengan kekerapan longgokan? Okey, kekerapan longgokan bagi suatu data ditentukan dengan menambah kekerapannya dan semua kekerapan sebelumnya. Okey, semua kekerapan data sebelumnya. Okey, kita tengok sini. Sekejap ya. Kita tengok contoh di atas ni. Kita nak tentukan julat antara kuartil, kita kena tahu kedudukan dia dulu dalam set data kita.
Okey, jadi langkah pertama bila soalan diberi macam ni. Okey, ini soalan dia dibagi dalam bentuk ni, nampak Okey. So jadual ini sahaja diberi dan macam mana kamu nak dapatkan dia punya kuartil pertama, kuartil ketiga. Okey, so langkah pertama kamu kena dapatkan satu. Okey, lukis satu lagi kita panggil apa? Baris. Okey, baris untuk kita masukkan kekerapan longgokan. Okey, skor ini kita lah. Okey, bilangan murid ini adalah kekerapan kita. Jadi kamu tambah lagi satu baris kat sini, kekerapan longgokan. Okey, dalam bahasa Inggerisnya kita panggil cumulative frequency Okey. Dia macam longgokkan dia, longgok kan. Okey. Jadi kat sini kita tengok pada bilangan murid saja. Tengok bilangan murid, longgokan yang pertama ni kita ambil saja, turunkan saja bilangan murid ini 3. Okey. Turunkan sahaja. Okey, sekejap ya. Kita tutup pula benda ni. Okey, sambung. Okey, untuk mencari kekerapan longgokan, okay, cikgu tunjukkan di jadual asal dia. Nanti kamu akan tambah sendiri kolom baris di bawahnya. Okey. So kat sini untuk kekerapan longgokan, okey. Kekerapan longgokan, kita ambil bilangan murid ini yang pertama ni, kita drag saja ataupun bawa turun. Okey, kemudian untuk kekerapan longgokan bagi skor 3, kita akan tambahkan dengan data ataupun kekerapan 5 ni. Tambah. Okey, tambah. Jadi 3 tambah 5. So, kekerapan longgokan untuk skor 3 adalah 8. Okey, kemudian 8 tambah dengan 6. 8 tambah 6. Okey, 8 tambah 6 berapa? 6, 14. 14 kita tambah balik pula dengan 8, kita akan dapat 22. 22 tambah 12 dapat 34. 34 tambah 7, 41 dan akhir sekali 41 tambah 3, 44. Okey. So di sini penting adalah kamu perlu perhatikan nilai yang terakhir sekali kat sini, 44 ini. 44 ini menunjukkan bilangan keseluruhan data kita. Jadi kalau kat sini bilangan murid, maksudnya dalam kajian kita ini ada 44 orang murid yang mendapat skor antara 2 hingga 8. Nampak? Maksudnya kajian kita tu ada 44 data semuanya. Okey, bilangan murid. Kalau murid, 44 orang murid dalam set data kita. Okey, jadi untuk dapatkan kecerapan Q1 atau kuartil pertama, kuartil ketiga, ingat balik maksud kuartil tadi yang asal cikgu tunjuk tadi, iaitu kuartil pertama adalah kedudukan cerapan yang ke-1 suku. Atau kita panggil apa? 1/4 daripada keseluruhan data. Okey, untuk Q1 ataupun kuartil pertama. Kuartil ketiga adalah kedudukan data kita berada di 3/4 daripada data keseluruhan. Jadi di sini kita boleh gunakan ini untuk dapatkan kedudukannya dalam data kita dahulu. Jadi, so gunakan formula ini. Okay, ini ambil dia sebagai formula sebenarnya. Kamu ambil ini sebagai formula untuk dapatkan kedudukan cerapan dia. Okay, iaitu Q1. Okay, kuartil pertama sama dengan cerapan ke 1/4 darab N ataupun N. N di sini adalah bilangan keseluruhan data kita. Okey, kita letakkan huruf besar sebab kekerapan longgokan Okey.
So, sama juga untuk kuartil ketiga. Catat ini sebagai formula lah untuk awak senang ingat. Cerapan ke, tulis cerapan ke. 3/4 daripada N ataupun 3/4 darab keseluruhan data kita. Berapa longgokan Jadi bila awak masukkan ini bilangan N kita ni adalah bilangan kekerapan pelonggokan yang terakhir tadi. Iaitu 44. So awak simplify dia dapat 11, betul? So maksudnya Q1 ni berada pada cerapan yang ke-11. Okey? Untuk Q3 berada pada cerapan ke-33. Okay, itu baru step pertama. Step kedua, kamu akan tengok balik dalam jadual tadi di mana kedudukan bagi cerapan ke-11 dan ke-33 untuk kita tentukan kuartil pertama dan kuartil ketiga. Ramai murid yang dia buat silap, dia terus ambil 33 tolak 11. Itu jadi salah lah. Sebab yang kita kira ini sebenarnya adalah kedudukan cerapan kita. Okay, kuartil pertama kita di mana kedudukannya, kuartil ketiga di mana kedudukan dia. Jadi dalam jadual kekerapan ini, kita tengok balik di mana cerapan yang ke-11. Jadi kita tengok, okey, ini cerapan dia baru 3. Okey, pergi ke baris kedua ataupun kita panggil apa, kolom kedua ni, ditambahkan cerapannya baru 8. Maksudnya bilangan ni baru 8 Kita susun, sebab kita dah susun Cerapan ke-11 mestilah berada di dalam ini. Betul tak? So kalau kita ambil cerapan ke-11 tu berada dalam yang 8 ni, bilangan kekerapan pelonggokan 8 ni, maksudnya belum sampai lagi 11. Kita tak boleh ambil 3 sebagai skor kita. Sebab tak cukup 11 lagi. Jadi kita ambil yang 14 ini sebab dalam 14 ini ada cerapan yang ke-11. Okey. Jadi untuk skor yang 4, di sini ada cerapan ke-9 hingga 14. Nampak? Okey, sebab ini hanya sampai cerapan ke-8 saja. So, cerapan ke-9 berada di mana? Okey, berada di kolom ini. Cerapan ke-9 berada di kolom ini. 9, 10, 11 sampai 14 berada di dalam ni. Boleh? So, apa skor dia? Skor dia adalah 4. So, kita ambil itu 4 itu sebagai kuartil pertama kita. Okey? 4 adalah kuartil pertama kita. Boleh? Sekarang cari kuartil ketiga, dia berada di cerapan yang ke-33. Jadi kita akan tengok, 33 berada di kolom ini, nampak tak? Okey, dalam ni ada 33. Data 33 kita berada di dalam ni. Sebab bagi skor 6, cerapan yang ke-23 hingga 34. Cerapan ke-22 hanya berada sampai setakat ini saja. Boleh nampak Boleh faham ya? So, cerapan ke-33 berada di dalam skor 6. So, skor 6 itulah adalah kuartil ketiga kita. Jadi, nak cari jumlah antara kuartil, kita akan dapatkan kuartil ketiga tolakkan kuartil pertama. Boleh? Okey. Itu cara untuk kita tentukan julat antara kuartil. Okey, daripada data tak terkumpul sama ada diberi dalam senarai data ataupun dalam jadual kekerapan. Okey. Jadi cikgu nak kamu cuba dahulu tengok pada buku modul dan cuba jawab soalan-soalan yang berkaitan dengan pembelajaran kita pada video kali ini. Okey, sampai berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Okey, selamat mencuba semua.